استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh jutaan kuasa dan pihak pengurusan masjid, para jemaah, jutaan kuasa Hilwa, tuan-tuan, para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam ini. Sekali lagi kita direzekikan untuk berada di rumah Allah ini, sambung kembali perbincangan kita daripada kuliah tadabbur Al-Quran menerusi suratul Kahfi. Moga-moga kehadiran kita ini, langkah kaki kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan majlis kita pada pagi ini akan dinilai sebagai majlis ilmu bersama dengan iringan doa para malaikat insya-Allah. Sebelum kita sambung tadabbur Al-Quran suratul Kahfi untuk siri yang ke-7 pada pagi ini, kita sambung pada ayat yang ke-50. Sebagai mukaddimah, saya mengambil sedikit masa pagi ini menceritakan sedikit hal berkaitan dengan bulan yang sedang kita lalui sekarang, yang namanya bulan Sya'ban, yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Usamah bin Zaid. Kata Rasulullah, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Nabi kata bulan sekarang ni, bulan Sya'ban ini, itulah bulan yang mana ramai manusia yang lalai antara Rajab dan Ramadan. Rajab kita sedia maklum, bulan salah satu daripada bulan-bulan haram, kemuliaannya sangat besar, dan begitu juga Ramadan, lebih ramailah maklum tentang kelebihan fadilat dan seumpamanya. Jadi bulan Sya'ban yang Nabi sebut itu ramai orang lalai. Bila Nabi sebut ramai orang lalai, maknanya ada tak orang yang tidak lalai? Jawapannya ada. Maknanya Nabi SAW berikan peringatan, jangan sampai bulan ni macam seolah-olah tidak ada apa-apa, sekadar menghitung hari saja. 25 hari puasa, 24 hari, 23 hari dan seumpamanya. Sedangkan kata Nabi SAW, bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang diangkat amalan kita ini ke langit menuju kepada Allah Tuhan sekalian alam. Fihi turfa'ul a'malus salihah ila rabbil alamin. Pertama tadi Nabi kata bulan ni bulan yang ramai orang lalai. Yang kedua, bulan Sya'ban, bulan yang diangkat amal-amal salih untuk dibawa kepada Allah sekalian alam. Amalan kita ada yang diangkat ke langit harian, maknanya setiap lepas subuh, lepas asar. Itu yang harian. Ada amalan yang diangkat ke langit mingguan, iaitu pada hari Jumaat. Dan yang Nabi sebut itu tadi merupakan fail amalan setahun, bulan Sya'ban. Dia punya tutup akaun dia bulan Sya'ban. Jadi kalau diangkat pada bulan Sya'ban, bermula dari Sya'ban tahun lepas sampailah bulan Sya'ban tahun ini, dihimpunkan satu tahun punya amalan. Semua benda lah yang kita buat dan seumpamanya untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi jawab apa sambungan hadis itu? Aku suka saat mana amalan aku diangkat ke langit, waktu itu aku sedang berpuasa. Jadi sudah tentu kelebihan bulan Sya'ban ada satu keistimewaan.
Sebab itu contoh yang lain kalau kita ambil dalam Al-Quran ada 2 peristiwa. Sya'ban ni peristiwa apa? Pertama disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran peristiwa bertukar arah kiblat, yang mana peringkat awal syariat solat yang seperti mana kita maklum, kiblat pertama kita menghadap Masjidil Aqsa. Berapa lama kiblatnya itu menghadap? Selama 16 bulan sebelum datang arahan baru pada bulan Sya'ban. Allah perintahkan kepada Nabi supaya berpalingkan wajahnya daripada menghadap Masjidil Aqsa, pusing menghadap ke arah Kaabah. Jadi peristiwa tukar arah kiblat berlaku pada bila? Bulan Sya'ban. Yang kedua, dalam Quran juga menceritakan ketika mana ayat yang sering dibaca oleh khatib setiap minggu hari Jumaat. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi, wahai orang beriman, berselawatlah kamu, berikan segala penghormatan. Ayat tentang selawat turunnya bila? Bulan Sya'ban. Dalam kitab yang menceritakan tentang kelebihan bulan Sya'ban disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Bila ayat ini turun dalam bulan Sya'ban, ulama menyatakan Sya'ban bulan selawat. Sya'ban bulan selawat. Hari Jumaat itu dah tentulah penghulu segala hari kita muliakan dengan selawat. Jadi Sya'ban bulan selawat. Kenapa? Ayat yang Allah turunkan tentang selawat itu turunnya pun pada bulan Sya'ban. Ya, jadi sudah tentu fadilahnya sangat besar. Cerita tentang kiblat, cerita tentang selawat, dan kemuncaknya nanti kita akan meraihkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, 10 hari lagi. Antara kelebihan malam nisfu Sya'ban disebutkan sebagai Lailatul Mubarakah, hari yang penuh dengan keberkatan. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban juga dinamakan Lailatul Aidil Malaikah, hari raya bagi malaikat. Malaikat ada 2 hari raya, 2 malam raya. Kita ada 2 hari raya juga. Malam hari raya puasa, hari raya Aidil Fitri, raya haji, ada 2. Malaikat pun 2 juga. Bila raya malaikat? Malam nisfu Sya'ban, dan bulan berikutnya malam Lailatul Qadar. Itu pun ada dalam kitab disebutkan. Jadi kalaulah malaikat meraihkan malam nisfu Sya'ban dengan macam malam hari raya, kenapa? Sebab kelebihan dan kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus kita perkasakan lagi amal-amal soleh kita ini. Mudah-mudahan terus nanti sampai jumpa Ramadan, Allah panjangkan umur kita, menikmati lagi keindahan dan segala macam tawaran istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sebagai mukadimah sedikit berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kita sambung tuan-tuan dan puan sekalian, tadabbur surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 dalam Al-Quran ini. Kita sambung ayat yang ke-50. Sekarang ni kalau ikut ayat 50 ni cerita tentang apa? Sekali lagi kita buka balik, susun balik dia punya bentuk cerita surah Al-Kahfi. Dia ada 4 cerita. Pertama, kisah pemuda Al-Kahfi yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Yang kedua, kisah pemilik kebun. Kisah pemilik kebun berdialog 2 orang. Habis dah tu. Kemudian nanti kita masuk cerita yang ketiga, Nabi Musa mengembara untuk menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Dan yang keempat, kisah seorang raja yang adil namanya Zulkarnain. 4 cerita. Setiap cerita habis kisah pemuda, Allah datangkan iklan. Ada iklan dia. Iklan ni mana apa? Selingan. Sebelum masuk kisah kedua, ada iklan, ada selingan dia. Selingan itu merupakan ingatan-ingatan berkaitan dengan hari kiamat. Untuk ayat 50 ni, kita sedang melihat apa ingatan dan nasihat dari Allah. Istilah kita kalau untuk iklan lah kan. Selingan dari Allah selepas cerita pemilik kebun, sebelum kita pergi pada kisah yang ketiga, iaitu pengembaraan Nabi Musa
dan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Dia macam ni, kalau kita tengok satu cerita kat TV kan, ceritanya panjang, 2 jam. Tak mungkin cerita tu berterusan. Nanti 20 minit, iklan sekejap. Apa tujuan iklan? Dia nak bagi tahu kita ni, barang ni baguslah, barang ni baik dan seumpamanya, suruh kita beli. Itu iklan yang ada. Al-Quran, kalamullah yang sifatnya maha tinggi, maha mulia ni, habis satu cerita, Allah datangkan selingan. Selingan ni untuk apa? Supaya kita ambil perhatian sungguh-sungguh. Cerita berkaitan dengan macam mana kita nak jadi hamba yang soleh, macam mana kita nak kumpulkan pahala kebaikan kita ni sebanyak mungkin, apa formula untuk nak selamat, dan seumpamanya, termasuk cerita-cerita berkaitan dengan hari kiamat. Setiap cerita tu ada iklan dia, ada selingan dia, kecuali kisah Nabi Musa nanti. Antara kisah 3 dengan kisah keempat, Allah terus, tak ada break, tak ada selingan. Itu menarik juga. Kenapa tak ada iklan? Kenapa tak ada selingan? Habis cerita Nabi Musa, terus masuk ke Zulkarnain. Yang sebelum ni iklan panjang pula, selingan dia panjang. Ini semua ada dia punya mukjizat. Daripada tadabbur kita akan nampak, oh macam ni susunan yang terdapat dalam suratul Kahfi. Baik, ayat yang ke-50 saya mulakan pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal zalimina badala. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah, kata Allah, ingatkanlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, melainkan iblis. Dia adalah berasal dari golongan jin. Lalu dia menderhaka terhadap perintah Tuhan. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat qarib yang menjadi pemimpin selain daripada aku? Sedangkan mereka itu musuh bagi kamu. Amalah buruknya bagi orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Baik, ayat 50 cerita berkaitan dengan sejarah sebelum dihidupkan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Ayat 50 ni Allah nak tarik perhatian kepada kita. Surah Al-Kahfi ni semua cerita fitnah. Fitnah zaman muda, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kuasa. Dan syaitan, iblis, kerjanya daripada dulu sampailah kiamat akan menghasut, merosak dan juga untuk nak menipu daya manusia ni. Oleh kerana makhluk bernama iblis ni telah ditetapkan tempatnya dalam neraka Allah, maka dia akan berusaha nak mencari teman seramai mungkin. Hasutan tipu daya itu berjalan berterusan tanpa henti. Kita beribadah ni ada juga masa rehat. Iblis bekerja, tak ada rehat. Kita tidur pun dia bekerja. Kan, kita macam ni pun dia ada. Kita rehat ke, kita baca Quran ke, kita sembahyang dan sebagainya, semua dia ada. Jadi ini semua satu ujian yang sangat besar bagi anak Adam alaihi wassalatu wassalam. Jadi Allah nyatakan, ketika kami firman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Peristiwa malaikat diarahkan sujud kepada Adam bukan masa Nabi Adam dah hidup. Sebelum ditiupkan roh, Nabi Adam melalui 5 fasa. Daripada awal Allah ambil tanah campur air, dibentukkan rupa wajah tu, kemudian diletak macam-macam lah, ada 5 proses. Sampailah siap semua, ditiupkan roh baru hidup. Cerita malaikat sujud kepada Adam kerana arahan daripada Allah berlaku masa bila? Ketika itu status Nabi Adam telah lengkap jasadnya. Dah lengkap jasad. Tengok tu dah tahu dah ni orang ni, belum hidup lagi ni. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan sujud. Wahai malaikat, sujud. Ada tak yang tak sujud? Malaikat sujud semua sekali. Semua malaikat sujud. Tidak ada yang terkecuali. Kenapa sujud?
sebab malaikat mengambil maklum yang arahkan sujud ialah Allah. Allah suruh sujud. Kecuali siapa Allah sebut dalam Quran ni? Kecuali iblis, illa iblis. Kecuali iblis yang tak nak sujud. Baik, kenapa tak nak sujud? Malaikat sujud, kan malaikat daripada cahaya. Iblis diciptakan daripada api. Adam daripada tanah. Kata iblis, kenapa aku nak sujud pula pada manusia ni? Dia daripada tanah, aku daripada api. Api lebih mulia. Kerana itu tak nak sujud. Tapi malaikat, walaupun diciptakan daripada cahaya, sujud. Sebab apa malaikat sujud? Sebab arahan itu datang dari Allah. Arahan itu datang daripada Allah. Beza kita melihat ataupun menilai arahan. Kalau iblis tadi, dia pula kata, kenapa aku nak sujud, kan, dengan sombong dan seumpamanya. Jadi dalam kisah ini Allah nak menceritakan bagaimana semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jin, dan iblis itu daripada golongan jin. Syaitan bukan daripada golongan malaikat. Ini satu cerita yang dulu-dulu lagi ada dah. Tuan-tuan puan-puan pernah dengar cerita macam ni. Dulu iblis ni, dia ada ketua. Adakah malaikat ni, bukan iblis, malaikat ada ketua. Nama ketua ni Azazil. Azazil ni siapa? Ni ketua bagi segala malaikat. Jadi iblis ni dulu asalnya daripada malaikat. Pening gitu, iblis malaikat apa beza ni, kan? Sedangkan berasingan malaikat lah, iblis dia punya ciptaan ni pun berbeza. Malaikat daripada cahaya, iblis daripada api. Jadi tu asalnya. Macam mana pula ketua bagi segala malaikat asalnya dulu ialah syaitan sekarang ni. Ni benda yang tak betul, tak tahu sumber daripada mana cerita ni dapat. Sebab itu Al-Quran menceritakan 3 makhluk ni ada dia punya ciri-ciri dia. Syaitan ataupun iblis, kemudian malaikat, satu lagi manusia. Syaitan dengan iblis apa beza dia? Iblis nama makhluknya. Makhluk tu iblis. Syaitan sifatnya. Kan? Iblis. Ada malaikat, ada jin, ada iblis, ada manusia. Iblis. Habis syaitan? Syaitan sifat. Makna syaitan apa? Jauh. Kenapa jauh? Jauh daripada rahmat Allah. Kenapa iblis sifat dia syaitan? Sebab merujuk kepada perkataan itu jauh daripada rahmat Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bila keadaan itu berlaku, ayat 50 tu kan, bila mereka tak nak sujud pada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh itu kata Allah, patut ke kamu nak jadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripada aku? Macam mana manusia ni boleh jadikan iblis, syaitan sebagai teman? Kita ni patutnya hampir dengan Allah, beribadah kepada Allah, lebih dekat dengan Allah. Macam mana pula ada manusia yang berkawan rapat dengan makhluk bernama iblis, syaitan, sedangkan dia orang ni musuh bagi kamu? Ini satu perkara yang mudah-mudahan kita terus mengambil iblis sebagai musuh sampai kiamat. Sampai kiamat. Dan kalau disebutkan ada satu buku tu, menarik buku dia. Tajuk buku tu, Syaitan musuh kita, tak kenal maka tak benci. Biasa dengar perkataan tak kenal maka tak cinta. Syaitan musuh kita, tak kenal maka tak benci. Al-Quran cukup lengkap. Syaitan ni siapa, makhluk apa dia buat, apa kerja dia, cara dia menghasut dan seumpamanya. Jadi Allah nyatakan amat buruk bagi orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Macam mana hidup dekat dunia ni, sedangkan kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ada kerja yang kita nak buat, tapi malangnya termakan hasutan dan tipu daya syaitan. Baik. Kemudian yang berikut, ayat 51. Allah berfirman, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Sadaqallahul azim. Ayat 51, aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantu aku menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga minta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengah yang lain.
dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Ayat 51 ni cerita berkaitan dengan tauhid, akidah. Hidup kita ni, siapa pun kita, latar belakang kita macam mana sekalipun, nombor satu, akidah mesti dijaga baik-baik. Kita kalau contoh kat Johor ni kan khutbah Jumaatnya, ya Allah jadikan kami ni orang beriman dan seumpamanya. Mazhab kami ni aqidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Aqidah maksudnya macam mana? Mudah-mudahan kita faham berkaitan dengan iman kita, tauhid kita ni sama macam para ulama faham, sama macam iman para rasul, iman para nabi, wali-wali Allah dan sebagainya. Jangan sampai ada sesuatu yang boleh menyesatkan. Sebab itu contoh dalam ayat 51 ni, Allah nak menceritakan Allah tak perlukan mereka ni untuk nak mencipta, untuk nak buat sesuatu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, aku tak perlu mereka ni nak menciptakan langit dan bumi. Semua je dengan kehendak Allah. Semua itu dengan kehendak Allah. Kerana itu, kalau nak istilah apa kita baca dalam kitab tauhid, nak kenal Allah, sila faham sungguh-sungguh apa yang ada dalam suratul Ikhlas. Ayatnya ringkas, tapi huraiannya masya-Allah luar biasa dia punya huraiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tak ada lain lagi dah. Dekat alam ni ada Khaliq iaitu Allah, selain daripada Allah makhluk. Itu aja. Khaliq makhluk. Selain daripada Allah makhluk. Allahus Samad. Allahus Samad makna dia apa? Allah tempat kita, tempat rujuk lah. Kita minta bantuan, mohon pertolongan dan seumpamanya. Semua secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun dekat alam ini yang sekufu ataupun yang sama dengan Allah. Maha suci Allah daripada perkara sedemikian. Ayat ini menafikan siapa juga mendakwa Tuhan ni dengan macam rupa bentuk, dengan segala macam kita dengar satu dalam tiga, tiga dalam satu dan seumpamanya. Jadi ini satu perkara yang kita perlu kena cermat, hati-hati. Kan bila semalam tuan-tuan mungkin dapat kot kat apa dipanggil ni, arahan daripada tuanku Titah kan berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah. Dibahaskan balik. Tak kira dari segi perundangan ke dari segi kitab dan seumpamanya lah. Kan kita sebut Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba kata agama yang lain dibenarkan juga kalimah Allah. Sedangkan apa yang mereka faham tu Tuhan ni tak sama macam kita memahami kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut Allah, Allah juga, tapi cerita ada satu dalam tiga, tiga dalam satu, ada anak dan seumpamanya. Maha suci Allah daripada perkara-perkara yang sedemikian. Jadi ayat 51 Allah berikan penegasan, aku tak perlukan tu semua. Cipta langit ke, cipta bumi ke. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Mengatasi setiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa. Sebab itu, kenapa ayat ni cerita dalam surah Al-Kahfi? Tema asal, balik pangkal semula cerita kita. Surah ni cerita pasal apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Ayat berapa tu cerita pasal pemilik kebun tu. Masya Allah la quwwata illa billah. Kisah bagaimana pemilik kebun tu kan. Ada ayat tu. Itu tema keseluruhan surah Al-Kahfi. Semua yang berlaku dengan kehendak Allah. Kita tak ada kuasa, tak ada keupayaan melainkan dengan kehendak Allah. Pemuda tertidur dalam gua selama 309 tahun, kehendak Allah, kuasa Allah. Kan? Pemilik kebun yang ingkar dimusnahkan oleh Allah kebunnya juga dengan kehendak Allah. Nabi Musa ditakdirkan belajar dengan seorang Nabi, Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Walaupun pada waktu itu Nabi Musa ni apa kita panggil maha guru. Nabi Rasul maha guru di kalangan Bani Israel pun belajar lagi. Kenapa begitu? Allah takdirkan laluan Nabi Musa begitu. Dan begitu juga kisah Zulkarnain. Macam mana boleh perintah timur dan barat dengan adil, semua dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Allah tak perlukan campur tangan daripada mana-mana makhluk. Kita makhluk bernama manusia ni hidup serba kekurangan. Kita tak boleh buat seorang-seorang.
bantuan kawan, bantuan saudara mara, adik-beradik dan seumpamanya. Mana boleh kita buat kerja seorang-seorang kat dunia ni? Semuanya ada kumpulan, ada tim, ada jemaah, ada jawatan kuasa. Sebab apa? Kelemahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ayat 51, penegasan hal berkaitan dengan akidah Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kuasa segala-galanya. Ayat 52. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Sadaqallahul azim. Dan ingatkanlah ketika Allah berfirman, panggil sekutu-sekutu yang kamu katakan itu untuk nolong kamu. Ini cerita hari kiamat. Kamu sembah itu, sembah pokok, sembah gunung, sembah batu, semua kamu sembah tu, panggil balik. Panggil balik. Minta tolong dengan dia. Dulu kat dunia kamu minta tolong dia kan? Minta tolong untuk selamatlah, selamat daripada banjir, selamat daripada hujan dan seumpamanya. Kamu minta dengan dia kan? Pergi minta dengan dia balik, esok pada mahsyar. Lalu mereka panggil, Allah cerita. Lalu mereka panggil, tapi sia-sia je. Kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka. Dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Ini namanya perbicaraan di hari kiamat. Ada saksi, ada pendakwaan, Allah bagi tunjuk depan mata ni. Macam mana yang kamu katakan dulu, pendirian kamu, fahaman kamu, yang katanya betul, contohnya lah kan, tapi hakikatnya yang kamu pegang selama ni salah dalam hidup. Panggil balik apa yang kamu sembah kat dunia dulu. Masa hidup kat dunia ni, Allah dah bagi dari segi logik akal pun. Ni cerita konon nak minta bantuan selain daripada Allah. Bila sembah apa-apalah yang mereka sembah tu, kita baca surah Yasin. Allah kata apa? La yastati'una nasrahum. Mereka ni tak boleh tolong kamu. Ni cerita kat dunia pula ni. Kamu sembahlah apa pun, dia orang tak boleh tolong kamu. Wa hum lahum jundum muhdarun. Bahkan kata Allah, mereka ni dah lah tak boleh tolong kamu. Kamu pula kena sediakan pengawal nak jaga keselamatan Tuhan-Tuhan kamu. Ini Tuhan apa ni? Kita mohon keselamatan daripada Allah yang bersifat as-salam, maha sejahteranya Allah. Tiba-tiba kamu sembah satu makhluk, kamu kata Tuhan, tapi kamu pula kena cari pengawal, nak kena jaga. Untuk apa ni? Jaga keselamatan Tuhan, takut Tuhan hilang. Habis buat daripada tembaga, buat daripada emas, buat daripada yang mahal-mahal, Tuhan pun boleh curi. Macam tu sekali. Logik akalnya Allah bagi macam tu lah. Itu pun masih ramai lagi yang tak boleh nak buka minda mereka, akal mereka ni. Logik akal pun tak boleh terima lah. Kita hidup mengharapkan keselamatan daripada Allah, rezeki kita daripada Allah. Tiba-tiba Allah sebut dalam surah Yasin apa? Kamu sembah patung-patung ni, kamu pula kena sediakan pengawal keselamatan. Kalau tak nanti makin banyak laporan polis dibuat. Apa yang hilang? Tuhan saya hilang. Letak Tuhan kat depan rumah, hilang, ada orang ambil. Tuhan pun hilang. Ini peristiwa ni berlaku masa bila ni? Zaman jahiliah. Ini bukan cerita dongeng, zaman jahiliah. Kan? Buat patung Tuhan dia. Ada yang buat daripada batu, ada tembaga, ada daripada makanan. Daripada makanan pun ada. Bila dah habis musim kemarau, dah tak ada makanan, Tuhannya dimakan. Makan Tuhan, makan. Nanti 2-3 bulan jiran sebelah datang. Mana Tuhan kamu? Habis dah itu aku makan, tak ada makanan. Dan Tuhannya pun dimakan. Itu yang berlaku kisah dalam kitab. Bagaimana teruknya mereka ini dalam hal-hal berkaitan mencari ketuhanan. Masalahnya kenapa? Sebab mereka menggunakan akal. Akal terhad. Oleh kerana kita ni mempunyai akal yang terhad, kerja kita sila rujuk pada wahyu Allah. Nak mengenal Allah ni bagaimana? Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang maha agung dan seumpamanya. Kemudian Allah nyatakan ayat 53. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Baik. Ini ayat 53 ni cerita tentang apa ni? Antara azab di hari akhirat. Azab di hari akhirat memandang neraka. Belum masuk lagi.
Belum masuk, baru tengok neraka azab dah. Wahai Tuhan, palingkan wajah kami. Jangan sampai kami ini memandang ke arah neraka. Kenapa ni? Sebab baru pandang ke arah neraka, dia punya angin yang datang tu pun Masya Allah sangat-sangat menyeksakan. Jadi waktu itu Allah sebut golongan yang dipanggil mujrimun, orang-orang yang banyak melakukan dosa ni, bila tengok saja neraka pada waktu itu, confirm mereka kata, ini tak ada tempat lain lagi dah. Mereka sendiri dah merasakan inilah kita akan masuklah nanti. Harapan mereka waktu itu tak ada lagi dah. Mereka nak terima je. Hari penyesalan, kita baca dalam surah-surah yang lain kan, berdasarkan ayat 53 ni. Penyesalan orang yang tak beriman ini, dia mula daripada kat padang mahsyar lagi. Padang mahsyar lagi dah tak tahan dah. Bagi orang beriman dekat mana? Orang beriman, kita semua insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan tempat perlindungan. Kat mana tempat ni? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Hari itu ada beberapa kumpulan, ada 7 kumpulan yang akan bernaung di bawah arasy Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Waktu itu tak ada lagi tempat perlindungan yang lain melainkan di arasy Allah kat padang mahsyar. Selamat. Bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir yang tempoh menunggu sahaja 50,000 tahun, belum mula bicara, tunggu 50,000 tahun, timbul ayat-ayat perbualan mereka. Kalau macam ni lah wahai Tuhan, masuk neraka lagi baik. Dia bayangkan neraka lagi okey daripada berdiri kat situ. Kenapa? Tak ada ilmu, fikir agama pun gunakan akal masa dekat dunia. Dia boleh kata kalau macam ni lah wahai Tuhan, nunggu punya lama macam ni, masuk neraka lagi baik. Dah tak tahu nak cakap apa lagi dah. Sedangkan kita ni dididik oleh Nabi SAW. Nabi pesan kita 3 benda. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sekiranya kamu mendapat nikmat, sebutlah alhamdulillah. Yang kedua, sekiranya kamu nak dilapangkan rezeki, sebut astaghfirullah. Yang ketiga, sekiranya kamu ada kesulitan, sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Satu, dapat nikmat, alhamdulillah. Ni semua Nabi ajar ni, kaedah dia. Kamu nak lapangkan rezeki, astaghfirullah. Yang ketiga, hidup ni kalau rasa banyak masalah, sebut la haula wala quwwata illa billah. Bukan sebut tu sekali, tapi jadi zikir kita lah. Sebab itu bulan Sya'ban juga, bulan sekarang ni kan, bulan Sya'ban ni bulan yang dituntut untuk kita banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Seorang sahabat Nabi nama dia Ikrimah. Ikrimah ni siapa? Anak pada Abu Jahal. Bapaknya Abu Jahal, tapi anaknya Ikrimah radhiyallahu an. Dia kata apa? Abu Hurairah berkata kepadaku. Ni sahabat berbual dengan sahabat. Sahabat Nabi bual dengan sahabat seorang lagi. Abu Hurairah beritahu aku, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, satu hari 12,000 kali. Abu Hurairah radhiyallahu an istighfar 12,000 kali sehari. Bukan semua hidup, sehari. Ini kita nak tengok macam mana contoh para sahabat yang melazimi zikir-zikir yang sedemikian. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang ulama tafsir, dia kata kalau ada orang tanya aku apa amalan terbaik bagi murah rezeki, maka aku akan jawab istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah ni bukan sekadar untuk kita mohon ampun dengan dosa-dosa kita. Adakah orang yang, tapi kalau orang yang tak ada dosa, macam Nabi SAW, dia ampunkan dosa sebelum semasa akan datang, Nabi istighfar juga. Kenapa? Tanda pengabdian kepada Allah. Istighfar ni bukan lepas buat dosa. Kan, jangan salah faham konsep tu. Tak ada dosa apa pun istighfar apa pula? Macam tu pula, salah faham. Orang astaghfirullahalazim ada buat benda tak elok. Kan? Habis kalau tengok kita lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa ungkapan mula-mula? Astaghfirullahalazim. Baru lepas ibadah yang disebut sebagai tiang agama, Astaghfirullahalazim. Kan, macam mana pula orang kata istighfar apa tak ada buat salah? Salah. Konsep itu salah. Istighfar ni bila-bila masa di mana-mana sekalipun. Bayangkan kalau itulah amalan Abu Hurairah radhiyallahu an,
12,000 kali sehari istighfar. Sudah tentu hidup sahabat seperti ini sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, balik pada cerita ayat 53 tadi. Kegusaran, kesedihan dan ketakutan yang melampau bagi orang-orang kafir ini ketika mana dah nampak neraka depan mata. Waktu itu mereka kata apa? Mereka dapati tidak ada lagi jalan keluar untuk mengelak diri daripadanya. Sebab itu surah As-Sajadah, walau tara idzil mujrimun, bila orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir ini tengok depan mata neraka yang selama ni mereka dustakan, apa mereka buat? Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk setunduk-tunduknya. Tunduk ni bukan tunduk hormat lagi, tunduk kerana terlalu takut. Setengah riwayat dalam tafsir sebut sampai dagu, sampai ke dada. Dia punya rapat tu, dagu cecah ke dada, tunduk setunduk-tunduknya. Waktu itu apa yang berlaku? Dia kata apa? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan, betul lah, kami dah nampak lah. Dah nampak dah neraka depan mata ni, kami dah dengar dah dia punya bunyi bahang dan seumpamanya. Wahai Tuhan, kami ada satu permintaan. Farji'na. Tolong balikkan kami semula kat dunia. Kami nak hidup balik. Dunia pun dah hancur dah. Mana ada dunia lagi dah. Farji'na. Balikkan kami kat dunia. Farji'na na'mal salihan. Kami nak beramal soleh, ya Allah. Bila nak beramal ni? Tengok neraka depan mata. Inna muqinun. Sekarang kami yakin. Kami dah yakin, ya Allah, memang neraka ni ada rupanya. Dulu ingatkan cerita benda macam cerita-cerita khayalan. Sekarang depan mata kami ni. Allah ceritakan kisah masa depan berada dalam surah As-Sajadah. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala bukakan Al-Quran ini, lembaran mushaf yang dipanggil Mu'jizat Kalamullah ini, Allah bentangkan kisah ribuan tahun dulu pun ada, kisah yang akan datang lepas kiamat pun ada. Jadi ini kita lihat macam mana dimensi ilmu yang diberikan kepada orang-orang yang terus menggali khazanah-khazanah ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Baik, kemudian ayat 54. Sambung lagi, masih lagi dalam cerita berkaitan dengan kiamat dan seumpamanya, sebelum masuk kisah Nabi Musa ayat yang ke-60. Istilahnya selingan kisah, selingan antara dua kisah. Ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sadaqallahul azim. Dan demi sesungguhnya kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara dalam Quran untuk umat manusia dari segala jenis contoh perbandingan, dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya. Allah ceritakan Quran ini bukan sekadar bagi hukum hakam, cerita para rasul, kisah para nabi dan seumpamanya. Bahkan dalam Quran ni ada satu yang dipanggil mathal, perumpamaan. Mim, tha, lam kat atas tu kan. Dalam Quran ni macam-macam perumpamaan. Perumpamaan Allah sebut mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Ada surah Al-Baqarah ada, surah Yasin ada. Perumpamaan orang beriman, perumpamaan orang sedekah, perumpamaan orang kafir, macam-macam perumpamaan ni. Perumpamaan ni untuk apa ni? Untuk kita fikir, daripada perumpamaan tu boleh kita berfikir apa maksud yang tersurat tersirat yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi secara langsung kamu tak nak dengar, bagi kiasan, contoh, perbandingan tak nak juga. Macam kita belajar bahasa Melayu lah kan, ada bahasa biasa, ada dipanggil simpulan bahasa, ada peribahasa kan. Untuk apa ni? Kita nampak indahnya bahasa Melayu contohlah kan. Al-Quran yang datang pada kita ni sebagai sumber pendidikan yang paling penting dalam hidup, keselamatan dunia akhirat, Allah bagi macam-macam perumpamaan. Surah Al-Kahfi ni ada kan, kita baru cerita tempoh hari kisah berkaitan dengan perumpamaan. Ayat 45. Kita ambil ayat 45 kan, mathal. Apa tengok kat situ kan, ayat 45 tu wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Ni contohlah, contoh perumpamaan. Dan kami berikan contoh kehidupan kat dunia ni diumpamakan macam apa. Ayat yang 50 apa tadi tu?
Ayat 54 Allah kata dekat Quran ni macam-macam perumpamaan. Rupanya ayat 45 dah cerita dah. Perumpamaan hidup kat dunia ni macam Allah kata air hujan turun, kemudian nanti bercampur dengan tanah, pokok-pokok dan seumpamanya, pokoknya hidup. Tak lama lepas tu ada angin pula, lepas tu akhirnya musnah semua sekali. Nak cerita apa ni? Hidup kat dunia ni sekejap aja, bukan lama pun. Macam kamu tengok proses hujan turun kat bumi, serap kat air, kat tanah dan sebagainya. Berlalu begitu aja. Jadi Allah nak bagi tahu janganlah sampai hidup kita ni berlalu begitu saja tanpa dimanfaatkan sebaik mungkin. Perumpamaan-perumpamaan itu untuk bagi kita ni teladan. Sebab apa? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ayat 54. Manusia ni kata Allah memang satu kumpulan makhluk, makhluk yang banyak sekali bantahannya. Suka benar nak bantah. Macam-macam dia bantahnya. Yang baik pun dimarahnya, yang tak baik apatah lagi lah kan. Sokong tak sokong, yang ni aku tak setuju kan. Semua kalau boleh nak bagi pandangan masing-masing. Maklumlah zaman sekarang ni orang dah boleh cakap apa dia nak cakap. Keluar satu benda ni kan, manusia punya bantahan, masya-Allah kan. Sebab itu antara ciri-ciri yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik bila mereka ni perbalahan mereka itu melampau. Hati-hati dengan senjata dan tipu daya daripada syaitan. Sebab manusia ni kalau nak mengalah bukan senang kan. Tiba-tiba ada 3-4 pihak yang marah dan seumpamanya. Boleh diam, kalau dapat diam tenang kita rasa beruntung kalau dapat tenang ni. Kalau boleh tak puas hati nak kena cakap juga ni. Mana boleh lawan kita lawan. Sedangkan Islam didik kita ni jadi orang yang paling tenang lagi baik. Orang manusia ni kata Allah satu kaum, satu makhluk yang suka bertelagah. Ada je nak dibantah. Khutbah Jumaat kan, apa antara ayat yang dibaca? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu ni berselisih pendapat, bertentangan pendapat, farudduhu ila Allahi war Rasul. Kamu kena rujuklah. Allah Quran kata apa? Nabi kata apa? Memanglah manusia ni ada macam-macam pandangan, tapi letak Quran je dekat depan, hadis dekat depan. Siapa yang rasa salah daripada apa yang Allah ajar, Nabi ajar, sila batalkan apa yang kamu pegang itu, sila kembali kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Ada tak kisah perbalahan dalam kisah surah Al-Kahfi? Ada. Kisah pemuda Al-Kahfi. Ketika mana setelah mereka meninggal dunia, kan dibangkitkan setelah 300 tahun, kemudian mereka meninggal dunia. Kan berbalah nak bina masjid dan seumpamanya. Kisah tentang pemilik kebun gitu juga. Mereka berbalah. Kisah tengok macam mana Zulkarnain dalam kisahnya. Semuanya penuh dengan cabaran nak menguruskan manusia, menguruskan kehidupan manusia ni. Nabi SAW seorang rasul yang terakhir, paling banyak menghadapi tentangan dan juga macam-macam lah siri ancaman daripada kaumnya sendiri. Yang tak setuju, yang bantah, yang bertelagah. Yang paling banyak terima siapa? Rasulullah SAW. Abu Jahal marah, Abu Lahab marah, Abu Sufyan bin Harb ketika pemimpin Mekah pada waktu itu marah pada Nabi. Macam-macam dibantahnya. Rasul ni penghulu para Nabi. Dia kata Nabi ni nak kuasa lah, Nabi ni patutnya buat benda lain, dakwah sudahlah, ini sibuk Mekah pun Nabi nak kuasa. Nabi ni macam nak merosakkan apa yang dah selama ni kita pegang, ajaran nenek moyang kita dah baik selama ni, tiba-tiba Nabi datang bawa benda baru kan. Bertelagah. Kalau Nabi terima benda macam tu, apatah lagi selain daripada para rasul, para Nabi kan. Jadi ini satu ujian yang cukup besar. Balik semula manfaat daripada surah Al-Kahfi ini, tujuannya untuk apa ni? Supaya kita hati-hati dengan segala macam fitnah yang ada. Kemudian yang berikut ayat 55, Allah berfirman, wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Sadaqallahul azim. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman ketika datang petunjuk Al-Quran kepada mereka dan daripada pohon ampun kepada Tuhan mereka, melainkan kerana kedegilan mereka.
atau kerana mereka menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang terdahulu, atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi pada waktu itu. Allah cerita 55 ni apa? Macam mana manusia ni punyalah sombong, langsung tak nak beriman. Kita bayangkan macam ni, tuan-tuan puan sekalian, hidup zaman Rasulullah ni, hidup zaman Rasulullah, ini zaman yang dipanggil apa? Nabi kata khairu qarnin qarni, sebaik-baik zaman aku. Bayangkan hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Al-Quran diturunkan. Siapa yang nak dapatkan penjelasan hukum hakam, tanya terus dengan Nabi. Bahkan mereka pun duduk sekitar Nabi, jiran dengan Nabi. Ada tak di kalangan orang hidup sekampung dengan Nabi kat Mekah, Madinah tapi tak nak beriman? Ramai. Yang dah tengok mukjizat depan mata, tak nak beriman pun ramai. Apa yang menghalang dia orang ni daripada beriman? Kenapa payah sangat ni? Kan? Kita jumpa kelompok yang macam itu. Langsung tak nak percaya. Dia kata ini semua sihir ni. Wahai Muhammad, kalau betul engkau seorang rasul, aku minta satu bukti ataupun satu tanda memang betul kau ni rasul. Antaranya apa? Bulan terbelah dulu. Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam Al-Quran suratul Qamar, ada surah nama dia surah bulan. Tapi bila bulan terbelah, dia kata sihir dah menjadi sihir pula. Kan? Bila dah ditunjukkan keadaan depan mata, mereka kata sihir. Itu kelompok yang pertama. Tetapi ada kelompok-kelompok yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka begitu mudah untuk nak menerima kerasulan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang baru dengar dah beriman, belum jumpa ni. Belum jumpa Nabi dah beriman. Antaranya siapa? Penduduk Madinah. Orang-orang Ansar. Nabi kan daripada Mekah hijrah ke Madinah. Kenapa hijrah ke Madinah? Sebab orang Madinah ni dah pernah dengar cerita Nabi ni dah beriman pun. Tinggal lagi belum jumpa lagi mana insan yang bawa petunjuk ni, mana rasulnya. Ada orang baru dengar dah beriman. Dengar Nabi macam ni, Rasulullah ni macam ni, Muhammad ni keturunan dia macam ni, berimanlah. Bayangkan orang hidup depan Nabi tak nak beriman, tiba-tiba yang ada orang dengar dah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah nyatakan ayat 55 ni, mereka ni yang tak nak beriman ni, yang degil ni, mereka sebenarnya untuk apa ni? Tunggu azab daripada Allah. Akan datang nanti azab yang musnahkan orang dulu. Dulu dah ada azab timpa kaum yang tak nak beriman dengan Rasul. Nanti kamu pun dapat benda yang sama juga. Orang dulu lagi berani, tuan-tuan puan sekalian. Dia punya berani macam mana? Dia boleh cabar Nabi. Dia minta, wa anzil alaina hijaratan minas sama. Wahai Nabi, aku cabar engkau, turunkan hujan batu daripada langit. Kami nak, kalau engkau betul Rasul, turunkan batu daripada langit. Awitina bi'azabin alim, atau datangkan pada kami satu azab yang paling dahsyat. Dia minta dengan Nabi macam tu. Kan? Dia minta dengan Nabi, turunkan batu dari langit. Ini bukan cerita hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Itu lain. Hujan batu tu terpatah je kan. Dia minta hujan batu betul. Dia punya berani macam tu sekali. Jadi ini kenapa? Sebab dah lah tak beriman, kamu cabar lagi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun sama juga hidup pada zaman hari ini. Ini bukan cerita dulu je, sampai zaman kita hari ini. Berapa ramai orang yang Allah bukakan pintu hatinya, Masya Allah, senang sangat terima Islam ni. Dengar azan, Islam, masuk Islam. Ada yang kata tiba-tiba macam tak tenang lah hidup, masuk Islam. Ada orang yang sebaliknya pula, dah macam-macam diterima tapi tak nak terima juga. Ini agama keganasan kata dia. Macam-macam persepsi dia. Itu hanya khayalan semata-mata, bukan berasaskan daripada fakta. Allah nyatakan bahaya orang macam ni. Takkan nak tunggu azab macam orang dulu baru nak beriman. Jadi ini satu soalan pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 56, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Sadaqallahul azim. Dan tidak kami utuskan rasul-rasul melainkan bawa berita gembira dan memberikan amaran
Dan orang-orang kafir membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu. Dan mereka jadikan ayat-ayatku, kata Allah, dan amaran yang diberikan kepada mereka sebagai bahan ejekan. Jadi mainan, jadi sindiran, bahan ejekan, main-main. Ini cerita dalam surah Al-Kahfi yang Allah nak beritahu, jangan sampai kesilapan umat terdahulu diulang lagi. Dah ada manusia yang tak tahulah dia punya berani ni kat bahagian mana. Berani dia kata apa? Ni yang tadi berlaku kisah benar zaman-zaman kita lah, zaman-zaman moden ni kan. Dia kata kita ni ialah memang banyak salah silap kan, dosa kita banyak, tapi ialah kalau masuk neraka pun ujungnya syurga juga. Apa kita takkan kita beriman. Memanglah masuk neraka, tapi kan ujungnya syurga. Dia bayangkan masuk neraka macam masuk penjara 2-3 hari. Kan? Dia bayangkannya duduk kat penjara keluar kan. Memang masuk neraka, tapi kita kan masuk syurga juga nanti. Ada jaminan ke? Kan? Itu contoh ayat-ayat yang sedemikian. Ni fahaman-fahaman yang na'udzubillah, fahaman liberal, fikir agama gunakan akal dan seumpamanya. Ada yang kata pula, alah kita tengok macam orang masak goreng pisang api kan, api macam tu lah kan, memanglah panas melecur tapi kan boleh baik kan. Dia fikir perbandingan macam tu sekali. Sedangkan dia punya apa dipanggil, ukuran tentang nilai dunia, nilai akhirat, Al-Quran, daripada Quran sahaja. Sebab benda ni benda gaib. Macam mana nikmat syurga, sila rujuk Quran, rujuk hadis. Macam mana azab neraka, sila rujuk Quran, rujuk hadis. Tak boleh gunakan akal. Kalau gunakan akal, habislah manusia ni. Allah cerita tentang azab, tapi tak rasa apa pun. Sampai dia kata apa tadi? Kalau masuk neraka pun ujungnya syurga juga. Sedangkan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat. Kalau dihukum 1000 tahun neraka, wal'iyadzubillah min dzalik. Sebab tu kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak langsung lah, tengok pun tak nak. Yang kami harapkan terus masuk syurga-Mu ya Allah. Baik, kemudian yang berikut ayat 57, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat siyada inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberikan ingatan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya. Allah nak cerita, tak ada lagi lah orang yang lebih zalim daripada orang ni. Dunia ni macam-macam lah, orang ni zalim, tapi yang paling zalim, dah dapat ayat Quran, dah tahu hukum hakam, berpaling dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itulah kami jadikan tutupan berlapis-lapis dalam hati mereka. Dah tertutup, terkunci hatinya. Kemudian Allah nyatakan lagi ayat 57 tu, sambungannya tu, hati yang tertutup menghalang mereka daripada memahami, dan kami jadikan telinga mereka penyumbat yang akhirnya mereka pekak, tak boleh dengar ayat-ayat kebenaran. Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian mereka sekali-kali tak boleh petunjuk selama-lamanya. Pembuat sekalian, kita tengok dalam ayat ni kan, orang yang memang dah dapat ayat Quran, dah tahulah, senang cakap orang dia dah tahu, tapi tak nak beriman juga. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami jadikan pada hatinya tertutup berlapis-lapis. Bukan tertutup tu kita bayangkan tertutup dengan satu lapisan kain dan seumpamanya. Allah sebut akinnatan, ala qulubihim akinnatan, berlapis-lapis, maknanya dah memang tertutup rapat dah, tak boleh fikir lagi dah. Hati manusia ni, hati kita ni kan, tuan-tuan sekalian, hati ni tempat sama ada baik ataupun tak baik. Tapi kalau hati dah penuh dengan penyakit, seperti mana kita baca dalam surah Al-Baqarah, ada orang yang Allah sebut apa? Fi qulubihim maradun. Ada orang yang hati dia sakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan lagi penyakit demi penyakit. Lepas satu, lepas satu. Ini bagi ciri-ciri orang munafik. Tapi bagi orang beriman, ada hati tak? Ada. Dan hati ni, kata Nabi SAW,
Bila buat satu dosa, dia akan ada satu titik hitam. Satu dosa, dot, satu titik. Lagi banyak dosa, lagi banyaklah titik hitam tu. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana nak menghilangkan titik hitam pada hati? Maknanya nak jadi orang baik lah. Dulu dah pernah buat salah silap dah. Nak buat macam mana ni? Maka Nabi jawab, ada dua perkara yang boleh membersihkan hati jernih balik. Apa dia? Pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, mengingati mati. Pertama, banyakkan baca Quran, makin bersih lah, bersih. Lagi banyak kita baca, lagi bersih lah. Yang kedua, banyak mengingati mati. Dua perkara itu, insya-Allah, apa yang diajar oleh Nabi SAW, bersih hati kita ni. Betul ada salah silap, manusia tak lari daripada segala kesilapan, kesalahan. Tapi Allah juga, Nabi juga bagi cara, apa cara kita nak merawat hati kita yang hitam dan seumpamanya. Jadi orang seperti ini yang enggan beriman ni tadi ni kan, daripada awal Allah cerita ni, kamu tak nak beriman, nak tunggu azab datang lagi ke macam orang dulu? Kamu ni asyik bantah-bantah, masih tak setuju lagi dengan agama ni, kenapa? Masih tak puas hati dengan Rasul ni lagi. Sampai akhirnya hati-hati kamu tu tertutup rapat. Pendengaran kamu tu langsung dah tutup dah pekak dah. Cakaplah apa pun mereka pasti takkan beriman. Dan mereka ni kata Allah, falayahtadu idzan abada. Takkan dapat petunjuk buat selama-lamanya. Ini satu musibah yang cukup besar lah. Musibah cukup besar, malanglah bagi manusia yang sedemikian. Status sebagai khalifah, sebagai hamba tak ada dah. Jadi tunggu masa saja untuk nak Allah bawa dia ke hadapan neraka Allah esok di hari kiamat. Baik, ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Tiba-tiba ayat 58 ni agak berbeza cara Allah cerita kepada kita. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, lagi melimpah-limpah rahmatnya. Tadi daripada awal kan, daripada muka surat 300 daripada atas, azab. Tiba-tiba ayat 58, dan Tuhanmu Maha Pengampun, mempunyai rahmat yang melimpah ruah. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Sadaqallahul azim. Kesudahan ayat 58. Jika dia mahu menyeksa mereka di dunia disebabkan apa yang telah mereka usahakan, tentulah dia akan menyegerakan azab itu menimpa mereka. Tapi dia tidak buat demikian. Walaupun diminta ni, wahai Tuhan turunkan hujan batu daripada langit, wahai Tuhan bagi kami azab, tapi kata Allah, kami tak buat. Bahkan ditentukan bagi mereka satu masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat pelindungan yang ialah daripadanya. Azab tu nanti akan datang. Ini nak cerita apa? Ini nak cerita peluang dekat dunia masih ada lagi untuk bertaubat. Allah Maha Pengampun, lagi maha luas rahmatnya. Maha luas, bukan luas lagi, maha luas. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan kepada hamba-hambanya. Kerana itu kalau kita baca dalam Al-Quran, surah Al-Anfal kan, ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Contoh kita ambil ayat tu. Kata Allah, wahai Muhammad, aku takkan turunkan azab kat dunia ni selagi mana engkau masih ada. Azab dekat Mekah, Madinah tak ada. Kenapa? Sebab engkau masih ada, wahai Muhammad. Walaupun ada gempa bumi dan seumpamanya kecil, tapi terhenti sebab berkat doa daripada Nabi SAW. Baik, Allah kata azab takkan turun selagi mana kamu, wahai Muhammad, masih ada. Sekarang Nabi dah wafat. Sambung lagi ayat tu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan mereka ini, kata Allah, tidak akan diazab juga selagi mana mereka jadi kaum yang istiqamah dengan istighfar. Jadi dua penyelamat dalam ayat 33 surah Al-Anfal tu. Pertama, Rasulullah SAW. Betul Nabi dah wafat, tapi segala macam doa, keselamatan, kebaikan yang Nabi pernah pohon berterusan sampai kiamat manfaat dia. Sekarang ni nak teruskan dengan apa? Untuk kita pastikan hidup kita selamat, jadi orang yang kekal dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
selain mohon ampun dosa, murahkan rezeki, istighfar juga disebut oleh Allah sebagai satu kaedah untuk kita menyelamatkan daripada azab yang menimpa kat dunia ni. Kalau berlaku mungkin tempat lain lah. Tempat kita tak ada selamat insya-Allah. Masjidnya istighfar, suraunya istighfar, jemaahnya istighfar. Semua istighfar. Insya-Allah keberkatan istighfar itu sampai ke langit, akhirnya Allah selamatkan kita semua. Lagi banyak istighfar, lagi bagus. Jadi Allah ceritakan selingan ni dengan Allah Maha Pengampun, lagi luas rahmat. Baik itu contoh macam mana Nabi pernah sebut, kalau tasbih 33, tahmid 33, takbir, subhanallah, alhamdulillah, akbar. Lepas mayang tu kan 33 akan mengampunkan dosa-dosa kamu walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih tu berapa minit tu sangat? Kan? Tasbih, tahmid, takbir 2 minit tak sampai. Kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih tu kita baca laju tak apa, tapi sebutannya kena jaga. Jangan subhanallah, 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 subhanallah. Tasbih apa ni? Alhamdulillah, 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 hamlah ada sebut kan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan pastikan huruf-hurufnya itu disempurnakan nak dapatkan fadilat tasbih, tahmid, takbir tu. Dan akhirnya pun Nabi kata diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Allah boleh hapuskan. Kenapa? Allah Maha Pengampun dan luas rahmatnya. Dan untuk yang terakhir dalam ulasan cerita kedua, Allah nyatakan watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim maw'ida. Sadaqallahul azim. Dan penduduk negeri-negeri yang derhaka itu kami binasakan ketika mereka melakukan kezaliman, dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka. Dulu dah berlaku kata Allah, dan masanya pun telah ditentukan. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum siapa lagi? Fir'aun dan juga Haman, Qarun dan seumpamanya. Setiap Nabi ada dia punya tempat dakwah dia, ada kaumnya, tapi kaumnya ingkar. Akhirnya Allah turunkan azab. Bayangkan, mereka ni bila datang azab daripada Allah, satu pun tak ditinggal. Kaum Ad dimusnahkan oleh Allah. Kaum Thamud ada yang kena ribut 8 hari 7 malam, mati semua sekali. Ada yang Allah datangkan banjir besar, kan, macam zaman Nabi Nuh. Ada kaum yang mati disebabkan dengar pekikan suara. Dengar suara mati semua sekali. In kanas illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Cara mati tu macam mana? Kan tiba-tiba dengar pekikan suara yang menyebabkan bukan telinga pekak, mati terus. Tak tahulah kadar mana kuatnya bunyi yang Allah turunkan pada mereka ni. Jadi semuanya dengan tujuan apa hidup dia orang ni? Nak cabar Tuhan. Akhirnya tak ke mana pun. Lupa diri manusia ni, hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selagi mana berfikir dan meletakkan diri kita benar-benar sebagai hamba, maka insya-Allah akan terselamat. Jadi satu muka ni hampirlah kan, muka surat 300 ni kisah berkaitan dengan ancaman demi ancaman bagi orang yang ingkar. Selingan dia agak panjang daripada kisah yang kedua nak pergi kisah yang ketiga ni kan. Daripada mana ni? Daripada ayat 44. Ayat 44 sampailah 59. Selingannya panjang. Kenapa? Allah bagi kita rehat dulu sebelum masuk kisah ketiga yang sangat dalam kisah dia, sangat banyak pengajarannya. Kisah pengembaraan Musa alaihi wassalatu wassalam. Kisah ini pun nanti kita akan detailkan nanti. Kenapa selepas kisah pemilik kebun didatangkan kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Pengalaman pengembaraan mencari ilmu. Sebagai rumusan dia begini, surah Al-Kahfi ini Allah datangkan keempat-empat cerita ni kisah orang biasa, pemuda, kisah pemilik kebun, kisah Musa. Kita kata Musa dekat kan Nabi, kan kita kata Musa kan kisah Nabi, tapi surah Al-Kahfi
satu-satunya kisah tentang Musa yang Allah tak highlightkan cerita dia sebagai Nabi, sebagai penuntut ilmu. Dan yang keempat, kisah Zulkarnain. Kenapa tiba-tiba Nabi Musa disilentkan status Nabi dalam surah Al-Kahfi? Kan Nabi Musa ni bukan jalan-jalan orang, Nabi yang gelarannya pun ulul azmi, boleh berbicara berbual dengan Allah, kan, maha guru Bani Israel. Tapi disilentkan kisah tentang Rasul, tentang Nabi dalam surah Al-Kahfi. Itu semua dia punya kisah dia. InsyaAllah nanti kita akan lihat penggambaraan Nabi Musa dalam mencari ilmu, dan kaitannya untuk kita. Ceritanya tu cerita kita ni. Betul kisah Nabi Musa, tapi dia punya pengalamannya, dia punya ibrah dan pengajaran untuk kita hari ini yang baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat, supaya benar-benar Al-Quran hidup dalam hati kita. Quran bukan sekadar macam buku sejarah, tapi kalamullah, mukjizat yang terus mengalir dan akhirnya berikan syafaat kepada kita di dunia dan juga syafaat di hari akhirat. Jadi sekadar itu dahulu yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allah Tuhan, kami ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu telah Kau ajarkan kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.